Sebelum saya bersama dengan Faris Azman yang berada di Melaka, kita nak dapatkan dahulu ulasan lanjut mengenai perkembangan dan juga situasi terkini di Melaka. Bersedia menerusi talian penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Pertama sekali Prof, kita melalui fasa dan juga melihat keadaan politik Melaka mungkin dalam tempoh 3 ke 4 hari yang lalu dan juga hari ini apabila 4 ADUN menyatakan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Melaka. Bagaimana Prof melihat kepada situasi ini dan seterusnya apa yang boleh kita jangkakan dalam pembentukan kerajaan negeri yang baharu selepas ini Prof? Kalau kita lihat kepada senario yang berlaku pada hari ini bukan satu perkara yang baru. Desas-desus penarikan sokongan anggota Dewan terhadap kepimpinan pentadbiran Ketua Menteri sekarang ini telah pun berlaku sebelum ini. Kalau kita lihat sebulan 2 bulan yang lepas telah pun timbul berkaitan dengan penarikan sokongan. Namun kita lihat bahawa belum ada sebenarnya fakta yang konkret berkaitan dengan apakah ini hanya cakap-cakap ataupun penarikan ini akan menjadi realiti. Namun apabila kita lihat penarikan keempat-empat ADUN ini yang diketahui oleh Datuk Seri Idris Harun, maka secara langsung kita dapat merasakan bahawa dengan penarikan sokongan ini maka sudah tentulah kerajaan negeri yang ada pada hari ini akan jatuh kerana mereka tidak mempunyai sokongan majoriti dan kita pun difahamkan bahawa pengerusi PH bersama-sama dengan Idris Harun dan juga 3 anggota Dewan yang lain telah pun membuat permohonan untuk menghadap KYT. Jadi bagi saya situasi yang seterusnya yang akan kita nantikan ialah siapakah yang akan dilantik menjadi Ketua Menteri Melaka selepas ini dan bagaimanakah bentuk kerajaan yang akan berlaku selepas ini. Kerana kalau kita lihat UMNO dan juga Bersatu tidak mempunyai jumlah yang besar berbanding dengan PH kerana PH mempunyai 11 anggota Dewan. Jadi sudah tentulah mereka mempunyai lebih banyak kelebihan dari segi kedudukan kalau di kerajaan campuran yang akan dibentuk nanti. Jadi sudah tentulah penentuan siapakah yang akan menjadi Ketua Menteri dan siapakah juga yang akan menjadi Exco pasti akan menjadi antara perkara yang akan diperbincangkan nanti. Prof, percaturan dan juga pertimbangan yang masih lagi berlangsung sebelum kerajaan negeri itu benar-benar terbentuk dan ketika ini adakah Prof merasakan ada mungkin bentuk-bentuk tawaran yang akan diberikan? Ya, bagi saya kerana kita lihat sebelum ini telah pun ada bermacam-macam kalau kita lihat jajaran politik yang berlaku di negeri-negeri sebelum ini. Kalau kita tengok di Perak juga bagaimana kejatuhan Menteri Besar sebelum ini, kemudian bagaimana DAP juga telah memberikan sokongan kepada kerajaan yang akan dibentuk walaupun mungkin mereka tidak berada dalam satu pasukan. Dan juga di Johor juga berlaku peralihan dan juga di Sabah kita juga lihat berlaku situasi di mana penjajaran itu turut berlaku. Jadi bagi saya pasti akan ada kerjasama dan akan ada perjanjian di kalangan anggota-anggota Dewan terutama dalam membentuk kerajaan. Kerana bagi saya sudah pastilah anggota-anggota Dewan ini juga percaya bahawa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang boleh mengganggu-gugat kestabilan kerajaan negeri. Apatah lagi kita tahu bahawa PRU yang ke-15 akan diadakan tidak sampai daripada 2 tahun. Dan dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun menitahkan supaya tidak ada apa-apa pergolakan politik yang boleh mengganggu kerajaan daripada menguruskan pandemik dan juga membangunkan semula ekonomi. Jadi bagi saya berdasarkan kepada landscape yang sebegitu, maka sudah pastilah pemimpin-pemimpin politik di Melaka akan cuba untuk membuat keputusan yang akan menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin masih terlalu awal untuk kita lihat kerana selepas mereka dapat bertemu dengan TYT barulah kita akan dapat melihat siapakah nanti yang akan menjadi Ketua Menteri dan pasukan ataupun
kumpulan manakah yang akan banyak mengetuai kedudukan dalam kerajaan seperti Exco dan sebagainya. Jadi masih sebenarnya kita masih terlalu awal untuk meramalkan apakah bentuk kerajaan yang akan wujud, kerana kalau melihat kepada secara kasar, sudah pastilah Pakatan Harapan mempunyai lebihan dari sudut sokongan yang mereka ada. Dan juga Prof, ada perkara penting yang perlu kita faham bila kita bercakap berkaitan dengan politik, tidak lari daripada parti politik itu sendiri. Daripada Barisan Nasional ataupun UMNO, Datuk Seri Idris Harun dan juga Datuk Nur Azman Hassan BN Pantai Kundur. Dan juga kalau kita bercakap berkaitan dengan bebas, maka bebaslah dia mahu ke mana-mana sahaja. Tetapi kalau bercakap dengan parti ini, UMNO terutamanya, mesti ada pendirian dan juga mungkin sesuatu perkara yang boleh kita saksikan nanti menerusi apa yang akan dinyatakan oleh Badan Disiplin Parti berkenaan, Prof. Ya, betul. Kerana kita lihat naib Presiden Datuk Seri Mahathir Khalid sebelum ini telah pun membuat kenyataan yang meminta mana-mana anggota Dewan terutama daripada UMNO bersabar dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Jadi mungkin bagi saya itu satu signal daripada kepimpinan tertinggi parti sendiri. Kerana beliau menjadi naib presiden dan sudah pastilah pandangan beliau walaupun secara personal tetapi juga adalah mewakili kepimpinan tertinggi. Namun apa yang kita lihat pada hari ini ianya tidak berlaku. Jadi apabila Datuk Seri Idris Harun dan juga beberapa wakil rakyat yang lain daripada UMNO, daripada Bebas juga turut sama menarik balik sokongan, maka ianya pasti akan juga memberikan kesan terutama kepada parti UMNO sendiri yang mengetuai kerajaan pada ketika ini. Jadi bagi saya, apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap wakil rakyat UMNO yang menarik sokongan terhadap kepimpinan yang dipimpin oleh parti UMNO di Melaka adalah sesuatu yang pasti akan berlaku. Sama ada tindakan disiplin ataupun apa juga bentuk perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan ataupun kerjasama ataupun tawaran yang akan dibuat, pastilah ianya juga akan berkait dengan kedudukan UMNO sendiri. Kerana kalau kita melihat secara realitinya, ialah Ketua Menteri ini terdiri daripada UMNO. Dan apabila sokongan itu telah hilang, maka dengan sendirinya kerajaan pimpinan UMNO juga telah hilang sokongan. Jadi sudah tentulah ianya akan memberi kesan dari sudut federal kerana yang akan jatuh ini adalah daripada UMNO dan yang menarik sokongan juga adalah wakil rakyat sebahagiannya adalah daripada UMNO sendiri. Jadi sebab itu bagi saya adalah masih terlalu awal untuk kita nak menjangkakan apakah bentuk kerajaan yang akan dibentuk, siapakah yang akan menjadi Ketua Menteri, siapakah juga yang akan menjadi Exco dan apakah bentuk kerjasama campuran yang akan berlaku kerana yang pasti isu ini agak rumit kerana yang menarik balik sokongan hingga menjatuhkan kerajaan juga adalah inisiatif yang dibuat oleh pimpinan UMNO sendiri. Jadi sudah tentulah ianya juga agak rumit dan complicated dan sudah pastilah ia akan melibatkan kerajaan persekutuan dan juga akan melibatkan perbincangan yang lebih mendalam terutama untuk memastikan bahawa apa juga yang berlaku tidak akan memberi kesan yang besar terutama kepada parti UMNO sendiri. Ya, kerana ini agak sesuatu yang walaupun sebelum ini disebut tetapi kita tidak menjangkakan bahawa ia akan berlaku. Namun apabila ia berlaku dan realitinya telah berlaku, maka ia pasti akan memberikan kesan dari segi kedudukan parti UMNO itu sendiri yang sebelum ini mengetuai kerajaan negeri dan sekarang ini mengetuai kerajaan persekutuan. Jadi kita perlu melihat dan sudah pastilah pimpinan tertinggi UMNO juga pasti akan membincangkan perkara ini dengan lebih serius agar apa juga tindakan yang akan diambil nanti tidak akan merosakkan imej parti dan tidak akan memberi kesan yang besar kepada kepimpinan parti kerana dalam keadaan di mana parti perlu berhadapan dengan PRU yang ke-15 dalam sedikit masa lagi, maka sudah pastilah kedudukan, keutuhan, kestabilan parti terutama di negeri Melaka adalah sangat penting. Jadi bagi saya perkara ini pasti akan diperhalusi dengan lebih lanjut, akan ada pelbagai bentuk perbincangan dan saya tidak rasakan bahawa akan ada keputusan yang cepat terutama yang akan dibuat oleh TYT sendiri yang kita tahu TYT juga merupakan
bekas pimpinan UMNO tertinggi. Jadi mungkin akan ada perbincangan yang lebih lanjut, terutama bagi memastikan bahawa bentuk kerajaan yang akan dibentuk pasti tidak juga akan memberikan kesan terutama kepada kedudukan UMNO sebagai peneraju kerajaan sebelum ini. Baik, terima kasih penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Terima kasih atas ulasan itu tadi.